Kita buka kitab Siyarus Salikin, insya-Allah. Ini kitab dia. Siyarus Salikin. Hari itu kita dah lalu tentang ilmu fardu ain. Wajib kita belajar ilmu fardu ain. Tinggal belajar ilmu fardu ain berdosa. Tinggal belajar tentang tauhid, fikih atau syariat dan tasawuf jadi dosa. Sebab apa? Belajar ilmu fardu ain itu fardu bagi setiap mukallaf. Wajib kita belajar. Jadi kita dah lalu tentang 3 perkara. Apakah perkara yang fardu ain pada tauhid? Apakah fardu ain pada fikih atau syariat? Apakah perkara fardu ain pada ilmu tasawuf? Kita lalu dah. Jadi kita sambung kembali pada seterusnya, insya-Allah. Kita sambung. Muka surat yang ke-20. Muka surat yang ke-20 mana? Enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 baris daripada atas ke surat yang ke-20. Sama tak? 13 baris daripada atas dan dari kerana inilah ada dan ada dan dari kerana inilah kata Ibnu Ubad radhiyallahu anhu di dalam syarah Ibnu Ubad radhiyallahu anhu di dalam syarah Hikam dengan kitab dengan katanya, artinya bermula segala ilmu ini, yakni tasawuf ini, iaitulah ilmu yang sayugia bagi manusia, yang perlu sangat bagi manusia, itu bahawa mengaramkan ia di dalam menuntut akan dia. Mengaramkan tu apa? Berada di dalam menuntut ilmu akan dia oleh umurnya yang lanjut itu, yakni dihabiskan dia umurnya itu di dalam menuntut ilmu tasawuf itu. Maknanya kita belajar ilmu, khusus ilmu tasawuf, ilmu fardu ain ni wajib kita mendalamkan. Dah belajar ilmu lain dah lepas, tauhid dah lepas, fikih dah lepas, tasawuf kalau rasa dah lebihkan. Ni kata para ulama, bukan kata nak rasa, memang kena lebihkan. Dan jangan memada ia daripadanya dengan banyak, dan jangan memada ia dengan sedikit. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, yang lain tauhid sekejap, bukan jangan terlalu banyak. Dia asal lepas, boleh lepas tentang ilmu fardu ain. Itu dia. Asal lepas, contoh sedawidah yang lepas. Contohnya belajar sifat 20. Belajar sifat 20 kena tepat. Kena tahu tentang perkara wajib perkara sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang harus bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan juga perkara-perkara yang menyebabkan perkara sam'iyah. Adapun perkara ilmu fikih tentang perkara-perkara asas dalam ibadat seperti at-taharah, tentang solat, tentang zakat, tentang haji yang perlu kita buat. Tu cerita dia. Allahu Akbar. Nak cerita dia ni kena belajar. Kalau tak belajar, kita rosak. Dan apatah lagi kalau kita tak belajar ilmu tasawuf,
Ilmu tasawuf iaitu ilmu berkenaan hati, berkenaan akhlak. Ramai orang rosak sebab masalah hati. Ini dia. Sambung. Terkadang tiada muhtaj, tiada penting kepadanya, dan terkadang memberi mudarat ia dengan orang yang mengkali atas menuntut akan dia. Ada juga kita belajar ilmu, lagi belajar lagi rosak. Gitu kaedah. Sebab dia tak belajar ilmu fardu ain. Dia belajar tu untuk tunjukkan dia pandai. Bukan belajar tu nak rendahkan diri. Orang belajar ni untuk rendahkan diri, tapi dia belajar ni jadi makin orang kata rosak akhlak dia. Makin jauh daripada Allah Ta'ala. Orang belajar ilmu tauhid, hati dia faham setiap segala yang berlaku semua Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala takdirkan. Kita belajar ilmu tauhid, kita akan rasa bahawa kita tak ada apa. Yang berlaku semua ni atas apa yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, atau apa yang dijadikan. Jadi kalau kita pandai sekalipun, pandai itu tak sandar pada diri kita. Kita sandar pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Tapi zahir, kena tunjuklah kita belajar, kena tunjuklah kita ada ilmu, supaya orang lain dapat ilmu yang sama. Kenapa? Itulah belajar. Sambung mana ni? Kerana inilah, kata Syekh Husain bin Abdullah Bafadal di dalam kitabnya yang bernama Fusulul Futuhiyah, dengan katanya, artinya, maka sayugianya engkau ambil akan ilmu tasawuf dan membanyakkan masuk di dalam menuntut ilmu taifah al-arifah as-sufiyah al-mashghulah billah, padahal mengajar akan dia dan membaca akan dia dan menderas akan dia dan mentolak ni akan dia dan muzakarah di dalam kitab yang dikarang oleh mereka itu, kerana bahawasanya yang demikian itu menghidupkan hati dan mematikan nafsu dan melihatkan ia aib dirinya, yang iaitu sebab jadi banyak aib, banyak dosa. Jadi diri kita akan jadi rendah diri. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, iaitu ghalib, mengeras akan hati. Kalau yang lain menambahi akan aib dan mendindingi ia daripada yang ghaib, dan ditakuti atas orang yang masyghul, yang sibuk dengan dia. Saya ulang balik, itu mati di dalam kejahatan, di dalam maksiat. Mati dalam keadaan maksiat maksudnya apa? Bila belajar ni makin jauh pada Allah, makin buat benda yang menyalahi akan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala, itu jadi maksiat tu. Kerana ghalib bagi orang yang masyghul, yang sibuk dengan yang demikian itu, jadi membesarkan ia akan dirinya, diri mereka itu, dan kerana ujub mereka itu. Bila dah belajar rasa pandai, ujub. Apa maksud ujub? Ingat balik, apa maksud ujub? Minggu lepas dah cerita dah. Apa maksud ujub? Ujub bermaksud
Hairan dengan kelebihan dirinya. Dia macam, aku ni baik lah. Dia hairan. Aku ni dah surau, orang lain tak datang. Itu namanya hairan. Power lah. Tapi dia tak menyandarkan itu pada Allah Ta'ala. Kalau orang belajar tauhid, dia akan tahu lah. Kenapa kita datang surau ni? Sebab Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Bila kita faham dan itu tak datang wujud, tak heran, benda biasa. Orang lain tak apa. Mungkin Allah Ta'ala tak jadikan mereka ni. Kita pandang zahir. Tapi pada syariat, kalau dapat ajak datang belajar, ajak datang berjemaah solat. Tu. Tapi kalau yang tak datang tu jangan hina. Kita rasa hebat, kita aku pergi sembahyang setiap hari dengan kuliah. Powernya. Gitu. Lepas syurga ni. Gitu. Jelas. Kalau janji ni macam tu, tapi bila bercampur dengan ujub, hairan dengan kelebihan diri dia, masalah hati. Kalau lama-lama dibiarkan, boleh membawa kepada syirik khafi. Khafi apa? Syirik kecil. Syirik kecil ni macam tak sedar. Kita seolah-olah menduakan Allah Ta'ala. Kita Allah Ta'ala tu Allah memang lah. Tapi kita rasa macam kita hebat juga. Membawa kepada kita pun rasa macam tahap tinggi lah. Tak dewa ke dia. Gitulah. Sehingga tak memandang akan setiap perbuatan itu ialah perbuatan Allah. Terpeganglah mati. Ni nak cerita yang tu je. Ulang sama je. Tak apalah ulang. Kuat hati kita. Tak ulang, tak jadi. Sama. Banyak lagi ni. Berdepan dah masuk bab lain. Fi i'tiqad. Bab tauhid dah. Sedap masuk bab tauhid ni. Minggu depan ni. Kita habiskan dulu ni. Kerana wujud mereka itu yang mencampuri akan amal mereka itu, melainkan jikalau menyekutui mereka itu di dalam mutala' akan kitab ahli sufi. Sambung. Maka iaitu terkadang terpelihara daripada yang demikian itu. Adapun serta meninggalkan akan ilmu ahli taifah sufiyah. Sufiyah ni kan nama orang. Ni golongan ahli yang mengamalkan ajaran tasawuf dipanggil sufi. Sufiyah ni jadi kata ni lah. Kata apa? Kata khas, nama khas. Itu maka sejahteranya itu sangat aziz, yakni sangat sedikit. Aziz sedikit. Dan dari kerana inilah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ia menakalkan daripada setengah ulama yang arifin dengan kitabnya. Ni kita dengarlah kata-kata para ulama ni. Moga-moga bila kita dengar, hati kita jadi tenang. Bila kita dengar, ni bukan saya cakap, saya baca je ni. Nak cerita dia ni. Bila kita baca perkataan yang ditulis para ulama, ada barakah dia. Bukan saja kita dengar baca ni. Satu, barakahnya tambah ilmu. Yang kedua, barakahnya tu dia ubah hati kita. Tu penting kalau baca ni ada kitab kan. Tak apa, nanti percaya kitab insya-Allah. Kitab apa Ustaz? Ni kitab Siyarus Salikin. Dapat. Kalau dapat cari saya kata. Kalau rugi belajar tak ada kitab. Allah cakap.
Boleh cari ni. Ada kitab, Abi pun tulis lah. Tak tulis, hafal. Tanya balik, dapat insyaAllah. Tak dapat, rugi lah. Apa? Artinya, barang siapa yang tiada ada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu kaum ahli sufi, itu nescaya ditakuti atasnya mati di dalam kejahatan dan di dalam maksiat, dan sekurang-kurang bahagian daripadanya itu membenarkan akan ilmu kaum ahli sufi itu dan mentaslimkan bagi ahlinya. Taslimkan tu apa? Macam menjagalah, memberi sejahtera. Taslim, salam. Kata salam, memberi sejahtera kepada ahli sufi ni. Bukan saya. Ahli yang mengamalkan ilmu tasawuf ni. Yang benar lah. Yang sesat ada juga. Yang sesat juga. Tapi mana kita tak faham lah. Sebab nak tahu betul, mana salah, mana betul, mana sesat. Belajar. Tak dapat yang lain lah. Mesti belajar baru kita dapat tahu. Yang ni betul, yang ni sesat. Tengok juga orang kata yang ahli ada apa? Tarikat yang menari kan? Ada. Pernah dengar tak? Tarikat menari. Boleh tak? Apa hukum? Hukumnya harus pelik. Tu pelik, ada dalil dia. Tapi kita bukan hukum daripada dia menari. Kita hukum percakapan dia. I'tikad dia tu betul tak dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apa cara dia? Bukan tengok dia nari tu ada dalil. Ada dalam kitab apa? Tak silap Tauhidul Adillah. Kiai Syafi'i Hazami ada menulis tentang tu. Ada, boleh tak? Boleh. Ada, dia dibahaskan. Orang kata macam pelik je, zikir sambil menari. Ada dalil. Ada dalil. La ilaha illallah. Carilah. Kitab dah sebut dah. Bukan suruh. Itu atas bahagian dia lah. Tarikah jenis macam tu. Ada tarikah tak macam tu. Ikut atas tarikah masing-masing. Tapi yang pentingnya akidah tu betul. Dan kata penghulu ahli sufi iaitu Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ini antara penghulu ahli sufi, Junaid al-Baghdadi. Artinya, bermula orang yang membenarkan dengan ilmu kami, ilmu sufi, itu iaitu waliullah yang kecil. Kata Abi Zaid al-Bustami rahimahullahu ta'ala. Artinya, apabila engkau lihat akan seorang yang baik sangkanya dengan perkataan kaum ahli tariqah itu, yakni tariqah ahli sufi itu, maka kata olehmu baginya bahawa mendoakan bagimu kerana bahawasanya adalah ia itu mustajab doanya. Kalau kita jumpa orang ahli sufi yang betul lah tepat, akidah dia betul, syariat dia betul, memang dia amalkan sungguh-sungguh ilmu ahli tasawuf ni, minta doa. Sebab apa? Itu antara kemungkinan waliullah. Kebanyakan orang yang waliullah ni dia mengikut ada jalan tariqah. Kebanyakan lah. Jadi minta doa lah. Ada tak jumpa? Tak jumpa sebab tak doa. Doa jumpa.
Kalau dah tak ada, pergi ni lah. Pergi tempat-tempat makam dia boleh. Bukan minta doa dengan dia, dah makam itu kita ambil keberkatan. Dipanggil tabarruk. Boleh. Ahli sunnah wal jamaah harus mengambil tabarruk dan tawassul. Dan kalau kita kata tak jumpa lah ustaz, zaman sekarang ni kita pergi dah hilang, tak ada dah. Pernah jumpa tak kubur dia? Kubur tak jumpa juga. Kubur tak jumpa juga terus sangat itu. Kubur tak gerak. Kat situlah cerita dia. Baru-baru ni saya kenal ada cikgu tu, dia keturunan Tok Palu. Kenal Tok Palu? Tok Palu tak kenal juga. Allah, susah ni tu. Dia para ulama kena kenal. Datuk ulama Nusantara. Kalau kita sebutkan Tok Kenali, kenal Tok Kenali. Tok Kenali pun tak kenal juga. Allah Akbar. Kenal apa? Pernah dengar. Kalau kat Johor ni antaranya macam Habib Noh. Habib Noh kenal? Habib Noh mana ni? Tak gini lah kalau Singapura lah senang. Kenal tak? Habib Noh Singapura. Singapura ada satu makam Habib Noh. Kat mana saya lupa lah. Dia nak ceritanya makam Habib Noh kat situ. Dia tu dekat bandar. Makam tu kat bandar. Pernah pergi tak ni? Duduk Singapura sebelah ni tu. Pergi kan? Nak pergi naik atas sampai utara, nak pergi ke Kelantan. Tak susah lagi jauh. Ni dekat je ni. Tak sampai setengah jam sampai Singapura. Ya kot? Tak jam lah. Kalau jam, sejam juga lah. Gila. Makam Habib Noh. Paling dekat kan? Saya kata paling dekat sini, itulah. Kena ada pasport kan? Minta tabak. Ada orang jaga. Memang ada. Dia punya tu sebenarnya gunung. Dia dimakamkan tu dekat gunung. Jadi masjid tu dekat dia buat macam tempat masjid dah situ. Sebelah dia bukan masjid, surau. Anda naik tarang masjid belum? Masjid lah kot. Tapi masjid di bawah. Dia punya makam dia tu naik atas. Naik atas. Dia ada saudara mara dia pun ada makam kat situ. Antara orang yang baik-baik belaka tu semua. Pergilah ziarah. Ziarah, ambil tabarruk, ambil tawassul. Tabarruk dengan berkat. Boleh tak? Boleh. La ilaha illallah. Contoh apa nak macam mana ambil berkat ni? Pergi, contoh kita dalam susah hati ke, ada masalah kesihatan ke, rezeki kurang ke, pergi dengan ada doa dia lah. Mana kaitan dengan keberkatan wali Allah ni dan keberkatan si anu ni, sebutlah nama. Dan keberkatan Habib Noh ini, ya Allah, aku minta padamu ya Allah, tunaikanlah permintaanku ya Allah. Itu kaedah dia. Harus. Buat tu boleh, harus. Siapa yang kata tak boleh, dia belajar lain. Dia tak belajar aliran ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapa dia? Wahabi ya, biasanya. Dia kata apa? Haram. Wahabi kata tabarruk haram. Yang kita buat ziarah kubur para wali itu haram. Tapi sebenarnya boleh. Jadi pergi nanti buat rombongan. Rombongan kampung kampung Sungai Redan. Bagi. Pergi sana. Pernah pergi? Amin. Tagah Allah. Pergi kan? Tanyalah orang. Kalau tak jumpa jalan, tanyalah. Nak cerita, power tak power lah. Saya nak cerita lah sikit tentang makam. Saya dengar orang cerita juga. Tak betul, salah saya lah. Tak betul, salah juga saya. Saya dengar cerita lah. Sebab dia tu, makam ni tengah bandar. Dia bukan tengah bandar, dia jalan. Ada orang, biasalah dekat kerajaan tu kan, dia nak cantikkan kawasan dia tu, dia nak robohkan tu. Sampai hari ni tak ada roboh. Tengah bandar. Dia tolak mati kan. Tahu. Pernah pergi lah. Dia tu. Nak kat sana. Sedap. Dah dengan situ ya. Ya. Tak boleh buat apa. Dia tolak guna apa-apa barang, teknologi apa, tak jadi apa. Habis berapa kali lagi? Dah berapa kali dah pergi? Banyak lah. Dah banyak. Alhamdulillah.
Yalah, nak pergi ke lain tak. Kita nak pergi jalan ke lain tak tahu. Nanti boleh jumpa. Jumpa ni abang. InsyaAllah. Ya, tak pergilah. Ikhtiarlah kalau ada apa-apa masalah tu boleh. InsyaAllah. Satu ikhtiar. Sama-sama. Mana ni? Tapi kita ni tengok tu kata golongan yang mana kebanyakan wali ni ialah orang yang mengamalkan ilmu tasawuf secara mendalam. Kebanyakan zikir ni lain. Kita zikir sehari 5 kadang 5 je. Mereka zikir 5 juta sehari. Kita 5. Kami 5. Taklah 5 lepas solat kan. Dah solat tak ni nampak juga dah solat adalah zikir dia. Kita banyak kan lepas habis bangun. Sibuk sangat hidup tu. Paling banyak pun 100 lah. Paling banyak tu macam dah banyak lah tu. Kita tinggi dah ke 100. Tapi kalau ahli sufi ni 100 tu tak pandang lah. Bukan tak pandang apa, tak layak lah kita nak banding. Dia main juta-juta. Zikir tu main juta. 100,000 kurang lagi tu. Kalau nak tu boleh. Tapi secara nak belajar ni cari guru betul-betul. Jangan ikut-ikut je. Ramai orang main ikut-ikut je. Tu yang jadi isim. Kan ada kan dengar orang isim kan. Bila belajar ilmu ni apa? Mendalam tarikat apa zikir ni. Tu sebab dia salah jalan. Tak ada apa. Kalau jalan dia betul, boleh jadi wali. Sama. Sama. Dan kata Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, artinya apabila engkau lebih akan seorang yang baik sangka dengan perkataan kaum ahli sufi tariqah ini, yakni tariqah ahli sufi ini, maka kata olehmu baginya bahawa mendoakan ia bagimu, kerana bahawasanya adalah ia itu mustajab doanya. Minta doa. Kalau saya itu minta doa. Dah meninggal pun boleh minta. Minta macam mana? Bukan minta lagi tu. Minta lah. Dengan keberkatan. Faham? Sebab apa? Waliullah ni dia dekat dengan Allah. Kita ni jauh. Kita jauh dengan Allah. Kita kata nak cakap macam mana? Ginilah senang kata. Kalau nak dapat contohlah nak pergi jumpa sultan. Kalau pergi masuk di sana macam tu je dapat nak rasa-rasa. Ketangkap. Nak jumpa sultan nak masuk. Pernah? Tengok test jumpa sultan. Pernah? Tak pernah jumpa sultan. Mesti ada orang kenal, mesti ada orang dalam. Mesti ada kabel. Yang dekat dengan sultan tu, jadi bawa, jadi dikenalkan, baru dapat jumpa. Faham? Itu dia punya kata majas, perumpamaan. Itulah kita ni tak ada apa dengan Allah dan jauh. Kita memang kita doa, kita buat ibadat, tapi dari sudut amalan kita ni tak ada apalah. Jadi kita kena cari orang yang waliullah, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kaedah dia, kita minta mereka ini doakan. Minta mereka ini bantu kita untuk mendapatkan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Bukan kita kata kita minta dengan orang tu. Tak, kita minta dengan Allah. Tapi atas bantuan dia. Faham tak? Itu namanya tabarruk. Pegang ni. Ni akidah ahli sunnah. Sebab ada orang cakap lain. Dia kata benda ni haram. Dia kata ni syirik. Dia kata. Tapi kita ahli sunnah pegang harus. Pegang betul. Sama.
Dan kata cuba balik rahim rawin rawayib atau ni kita nanti rujuk balik lah. Artinya barang siapa yang percaya dengan perkataan kami ini, yakni ahli sufi ini, dan jikalau daripada belakang 70 dinding sekalipun, daripada belakang 70 dinding sekalipun, maka iaitu daripada ahlinya, yakni adalah orang yang percaya akan perkataan ahli sufi itu dan menjalani ia akan dia jalan sufi itu, dan jikalau belum sampai mereka itu akan faham faham kan, fa ke qaf fa qaf merasa akan mafhum mafhum akan mafhum akan kefahaman, mafhum ni kefahaman akan perkataan ahli sufi itu sekalipun. Ginilah nak cerita ni gini. Kita raikan mereka, walaupun kita ni tak ada jalan, kita ni belum sampai lah, nak kata senang kata lah, kita belajar ilmu tasawuf pun gitu-gitu je, macam belajar tak belajar je kan. Tapi kita nak katanya kalau ada lah orang ahli sufi yang datang betul, kita raikan dia dengar apa yang betul lah ni, dengar apa yang dicakap, dia kita dalam golongan tersebut. Itu katakan para ulama ni, walaupun kita tak faham sangat sekalipun, kita raikan mereka, maka adalah iaitu dibilangkan daripada ahli sufi. Wallahu taufiq wal hidayah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Apabila pada perkara pertama, iaitu berkenaan kelebihan ilmu. Waktu kita dah belajar sampai kelebihan ilmu sampai sini lah. Akan datang minggu depan kita bermula bahagian yang pertama. Maksud apa pertama? Ini itu daripada menyatakan ilmu usuluddin. Cerita tentang ilmu usuluddin, ilmu tauhid, yaitu ilmu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan i'tiqad asy'ariyah, al-asy'ariyah wa sufiyah, dan pada menyatakan segala taat yang zahir, dan di dalam ini itu 10 bab. Dalam bab tauhid dalam kitab Syiarus Salikin ada 10 bab. Dan sebab habis tak? Tunggulah macam mana. Moga-moga kita belajar habislah insya-Allah. Jadi soalan tak? Ada soalan tak sebelum ni? Kita ambil sikit lah, dengar sikit untuk minggu depan. Preview. Macam tengok sinetron ni. Preview, nak bagi sedap sikit. Minggu ni kita cerita tentang apa? Cerita tentang kata kita kena belajar ilmu tasawuf kalau dapat belajar secara mendalam. Tapi kalau tak dapat belajar secara mendalam pun, tak jumpa guru yang betul, maka kita raikan mereka yang mengamalkan ilmu tasawuf ini. Itu cara dia. Tapi yang betul lah cerita dia. Sekarang ni nak beza susah sikit. Kadang-kadang tengok pakaian macam golongan tasawuf, tapi bukan akidah salah. Mana faham? Banyak kita jumpa, kadang-kadang nampak gaya ini tahap wali ni, tapi bila cakap keluar akidah sesat. Kan tak?
Tak sedar hati ya jadi. Dah jumpa, bukan secara kosong, dah jumpa lah. Pakaian power, serban besar. Rupanya Syiah. Syiah betul, serban besar Syiah. Sesat Syiah, sesat dah. Syiah tu sesat. Siapa kata Syiah tu sesat, masalah. Faham? InsyaAllah.